Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 17 November 2023. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET memainkan peran penting dalam usaha kerajaan membangunkan modal insan berkemahiran tinggi. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji G. Nur berkata, pembangunan modal insan yang memiliki pelbagai kemahiran amat penting untuk melonjakkan lagi pertumbuhan ekonomi sejajar Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Beliau berucap dalam majlis penyerahan bantuan Bis Rider Mobile Mechanic Program dan sijil kolaborasi pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia Politeknik dan Kolej Komuniti Zon Sabah. Ketua Menteri yang juga pengerusi Sediah berkata, kerajaan negeri juga menyokong sepenuhnya inisiatif yang memberi peluang kepada belia Sabah meningkatkan kadar keboleh pasaran graduan TVET. Beliau berharap pembangunan modal insan berketerampilan dan berkemahiran tinggi berupaya menjadikan Sabah lebih kompetitif di peringkat global. Kerajaan negeri memperuntukkan RM5.45 juta bantuan keuangan kepada sekolah dan badan keagamaan bukan Islam Zon Pantai Timur Sabah. Daripada jumlah itu, RM3.03 juta untuk 43 buah sekolah, manakala selebihnya RM2.4 juta bagi badan keagamaan bukan Islam di Tawau, Lahadatu, Kalabakan, Kuna dan Sempurna. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, permohonan bantuan kewangan untuk tahun depan akan dibuka mulai 2 Januari hingga 31 Mac 2024. Bantuan ini merupakan satu komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk terus memakmurkan negeri Sabah ini dengan memberi bantuan kepada sekolah-sekolah jenis kebangsaan dan juga badan-badan keagamaan supaya kita dapat bersama-sama merasai kenikmatan negeri Sabah. Datuk Nizam menyatakan demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis penyerahan surat kelulusan bantuan kewangan kepada sekolah-sekolah dan badan-badan keagamaan bukan Islam 2023 Zon Pantai Timur di SJKC Kung Ming. Tahun ini, kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah RM54.05 juta bantuan kewangan kepada 1,810 buah sekolah dan badan keagamaan bukan Islam di seluruh Sabah. Seramai 39 pelajar sekolah integriti Kota Kinabalu berjaya ditauliahkan Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ARPRM. Anugerah berkenaan menjadi titik permulaan kepada penghuni muda untuk melakar kejayaan hingga ke tahap emas. Majlis pentauliahan disempurnakan Timbalan Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, penolong kanan Komisioner PKK Abdul Rauf Lang Pasir. Berucap dalam majlis ini, Abdul Rauf berkata ARPRM merupakan platform bagi para pelajar mendapat pengiktirafan bertaraf dunia. Katanya pelaksanaan program ini membuktikan kesungguhan kerajaan menggalakkan penglibatan aktif belia dalam bidang yang menyumbang ke arah proses kematangan. Program yang dijalankan dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan ini juga memberi peluang kepada penghuni muda bergiat aktif dalam bidang kesukarelawan serta memupuk keyakinan agar mampu berdikari apabila bebas kelak. Maknanya hala tuju dia itu sebenarnya selepas dia bebas, dia akan berada bersama masyarakat dan terlibat dalam aktiviti ekonomi masyarakat yang kemudiannya ianya akan menjadi sebagai sumber yang produktif untuk negara. Program ini amat penting kami peluaskan ke sekolah-sekolah lain, ke institut pengajian tinggi, pengajian awam dan swasta juga. Yang penting ada peserta yang berminat untuk terlibat. Pelaksanaan ARPRM juga memberi peluang kepada masyarakat untuk mendekati usaha pemulihan yang dijalankan oleh Jabatan Penjara sekaligus menangkis persepsi masyarakat bahawa penghuni penjara merupakan insan terpinggir.
6 warga Indonesia mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Sandakan semalam atas pertuduhan memiliki dan menyimpan barangan kawalan berjadual berupa 41,000 liter petrol tanpa lesen sah 20 Ogos lalu. Kesemua tertuduh membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Hakim Zaini Fisher. Tertuduh didakwa bersama-sama melakukan kesalahan di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122 dan dibaca bersama dengan Peraturan 3 1 PPKB 1974 dan Seksyen 24 Kanun Keseksaan kerana berurusan dengan barangan kawalan berjadual iaitu minyak petrol sebanyak 41,000 liter tanpa lesen atau permit barang kawalan berjadual. Kesemua mereka dituduh melakukan kesalahan itu di atas sebuah kapal yang sedang berlabuh di jeti Kampung Cenderamata Sandakan pada 9 malam 21 Ogos lalu mengikut Seksyen 22 1 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Seksyen itu memperuntukkan hukuman denda maksimum RM1 juta atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syafiq Muhammad Hilmi manakala Peguam Arthur Borin mewakili tertuduh. Hakim Zaini menetapkan jaminan RM5,000 setiap seorang beserta 2 orang penjamin tempatan. Sebutan semula kes ditetapkan 15 Disember ini. Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia 5PM akan terus aktif menyumbang bakti menerusi penganjuran aktiviti kemasyarakatan. Ia meliputi aktiviti amal menyantuni golongan memerlukan serta gotong royong membersihkan alam sekitar. Pengerusi 5PM Cawangan Sandakan, Budun Muari berkata, penganjuran aktiviti seumpama turut memberi ruang kepada ahli untuk sentiasa aktif. Beliau memberitahu RTM ketika ditemui dalam program Gotong Royong Amal 5PM di Taman Tun Razak, Sandakan. Ini merupakan satu aktiviti akhir tahun kita lah. Sebab kita faham kawasan Tun Razak ini kawasan himpunan ramai. Jadi kita ingin menjadikan kawasan ini bersih dan mudah dipandang oleh para pelancong. Lebih 50 ahli 5PM Cawangan Sandakan menjayakan aktiviti ini yang dijalankan dengan kerjasama Pusat Aktiviti Warga Emas Elopura. Kawasan Jalan Gaya Kota Kinabalu yang terkenal dengan tamu mingguannya turut meriah dalam setiap malam Jumaat dan Sabtu. Ia susulan pewujudan api-api Night Food Market yang beroperasi sejak November 2018. Wartawan Sarah Diba Isha ada butirannya. Api-api Night Food Market ini hasil ilham Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar yang juga adun api-api Datuk Christina Liu dan bekas Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Yeo Boon Hai. Berkonsepkan gerai tepi jalan, kawasan ini pasti mengujakan pengunjung khususnya pemburu makanan. Ini kerana terdapat 154 gerai yang menjual pelbagai pilihan makanan, minuman dan buah-buahan. Api-api Food Night Market ini sebenarnya salah satu tempat yang amat terkenal terutamanya di kalangan orang tempatan dan juga sekarang makin dikenali juga di kalangan para pengunjung termasuk Semenanjung, Malaysia ataupun yang daripada luar. Kawasan ini beroperasi bermula 2 petang hingga 12 tengah malam setiap Jumaat dan Sabtu. Api-api Night Market ni sangat bagus untuk kami sebagai peniaga dengan kehadiran tetamu kan daripada pelancong, sangat best. Sambutan banyak and then dapat membantulah ekonomi. Bagi saya memuaskan. Dia mencukupi jugalah dan makanan di sini semua banyak pilihan. Banyak kuih-muih juga dan minuman. Kita punya selera memang akan kita jumpa di sinilah. We think this food street only open on Saturday and Friday, right? I think it's very special place to come to visit. Semoga pewujudan kawasan ini berupaya meningkatkan kehadiran pelancong ke Sabah sekaligus merancangkan ekonomi masyarakat setempat.
Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Selain berkongsi sebagai pusat perniagaan setempat, Api-Api Night Food Market juga berupaya menjadi platform perpaduan selaras Malaysia Madani. Sarah Diba Ishak, RTM. Baik, Berita Pagi Sabah berakhir di sini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.